perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, step pertama kita iaitu selepas kita ada ilmu dan makrifah, kita mesti mulakan dengan maqam taubat. Dia maqam pertama dalam perjalanan kita menuju Allah Taala. Mesti mulakan dengan taubat. Okey, mesti cuci dulu, bersihkan dulu baru boleh pakai baju baru. Mandi dulu baru boleh pakai pakaian baru. Itu taubat. Kerana kalau kita ulang sedikit apa yang kita bincangkan pada pengajian yang lepas, pendekian kedua ni, disebutkan dalam syarah kitab kita ini, dalam namanya Sirajul Talibin, Syekh Dahlan menyebutkan bahawa orang yang bergelumang dengan dosa ni, yang bergelumang dengan maksiat ni kan, dia penuh dengan kotoran, dengan noda, ya. Dan sebenarnya apa yang kesan dosa yang kita buat tu memang ada impak yang negatif lah, kesan yang buruk lah. Maknanya kalau contohnya antara sifat kita ni berbohong kan? Sebenarnya bohong itu menyebabkan mulut dia bau busuk, hatinya akan jadi kotor, mulutnya pun akan jadi bau busuk, dan malaikat tak mendokek yang kita. Itu maknanya satu contoh dosa berbohong. Kita kiaskanlah macam-macam dosa yang mazmumah yang lain. Maka sebab itulah dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, step pertama kita iaitu selepas kita ada ilmu dan makrifah, kita mesti mulakan dengan maqam taubat. Okey, maka kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Perjalanan menuju taubat yang murni, ataupun kita faham murni di situ maknanya taubatan nasuha. Kan? Kata Syekh radhiyallahu an, dalam perjalanan menuju taubat kita perlu menyedari beberapa hal sebagai pendahuluan dan pendorong kepada taubat yang sempurna, taubat nasuha. Apa dia? Yang pertama, kehinaan, dosa dan pengkhianatan. Maknanya orang yang melakukan maksiat ni dia khianat lah. Kan, sebab kita diamanahkan untuk taat. Orang yang tak amanah, dia khianat lah. Tuan-tuan, sebab tu disebutkan kehinaan, dosa dan pengkhianatan. Ya. Tergamakkah kita membalas segala kurnia dan rahmatnya dengan sebuah penderhakaan, iaitu berpaling daripada ketaatan kepadanya. Jadi patut kita syukuri, kita hargai kurniaan, nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Tapi patut kita sihat, bangunlah subuh. Bayanglah dulu kan. Ya, buatlah apa yang Allah suruh, tapi sebaliknya yang kita lakukan itu bentuk penderhakaan. Ya. Sanggupkah kita di hadapan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku curang dan tidak setia kepada Allah dengan memilih untuk menyembah nafsu dan mentaati syaitan? Kita mungkin tak sembah patung lah. Kita alhamdulillah Allah selamatkan kita daripada tunduk kepada salib ke, tak adalah kita ke situ kan. Tapi tetap juga kita ada cabaran, godaan, gangguan, iaitu nafsu kita. Syaitan tidak akan pernah mengalah untuk terus menarik kita bersamanya nanti dalam neraka. Ini cabaran kita. Ya, kita tak boleh curang, ya. Sedangkan kita diciptakan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bentuk penghinaan dalam diri seorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal, tuan-tuan, kita mengetahui diri kita ni hamba. Maka abid, tuan-tuan, hamba. Apa yang Allah putuskan, itulah keputusan yang sebenarnya. Apa yang Allah tentukan, itulah yang perlu kita akur. Dan banyak perkara yang kita tahu, kita tak suka. Dia tak selari dengan kehendak nafsu kita. Syahwat kita tak nak macam tu. Tetapi, tuan-tuan sekalian, perkara-perkara itu merupakan, walaupun tidak berkenan di hati kita, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Kan? Banyak benda juga yang kita tak dapat. Kan? Mungkin tuan-tuan ni, kita ni handa bab korban. Korban tak ada masalah. Dan memang boleh ambil tiga bahagian, boleh ambil 3 ekor pun dia boleh ambil. Mungkin dari sudut tu dia terror korban. Sembelihan, bersedekah mungkin dia handal. Tapi dia mungkin lemah di sudut solat. Kelemahan macam mana? Suka semayang lambik.
Mungkin kelemahan dia kat situ lah. Kan? Mungkin dia dari sudut penghayatan solat dia dah bagus. Maknanya dia 5 waktu berjemaah, yang ibu-ibu ni pula semayang pun awal waktu. Mungkin dari sudut solat dia okey, tapi dia kalah di sudut puasa. Dia memang susah betul nak puasa. Sekurang-kurang ya, kita target, saya lah yang malih ni kan, sekurang-kurang kita target puasa hari Arafah. Sekurang-kurang lah ya. Kalau dapat Isnin Khamis, cantik lah. Kalau dapat 8 hari, 9 hari, cantik lah. Sebab kena ingat, kita kalau Ramadan, mana kelebihan Ramadan tu? Pada malam apa yang Ramadan? Al-Ashrul Awakhir. Apa Ashrul Awakhir? 10 hari terakhir, 10 malam terakhir kalau Ramadan. Tapi Zulhijjah ni dia terbalik. Zulhijjah kelebihannya terletak pada Ashrul 10 juga, tapi awail yang awal. Ramadan 10 akhir, Zulhijjah 10 awal. Maka yang rajin puasa, itu kita kagum, kita hargai, ya, kita hormati kerana memilih untuk berpuasa. Kan? Kurang-kurang tadi Isnin Khamis. Paling malas macam saya ni tuan, ambil fadilat. Apa fadilat? Puasa sehari tapi ganjarannya 2 tahun. Itulah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Jadi maknanya ada orang tuan-tuan, dia semayang dia okey, sedekah dia okey, tapi bab puasa memang out. Kau bagilah hari Arafah ke, hari Ashura ke, hari apa, dia takkan puasa. Dia tak boleh tahan puasa. Maknanya dia ada kelemahan dari sudut nafsunya, tak boleh kontrol masalah makan dan minum. Jadi maknanya kita ni mungkin ada sedikit kelebihan, tetapi kita juga ada banyak kelemahan dan kekurangan. Siapa-siapa pun gitulah, sebab kita tak maksum, kita bukan Nabi. Maka sebab tu kita nak belajar mengenal erti kehambaan.